Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istimewa duduk di dalam hari raya mingguan bagi umat Islam yang mana Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari, iaitu hari Jumaat yang istimewa pada hari ini tanggal 3 Jun 2022. Baik, mungkin ada di antara kita pada hari ini yang sudah pun merancang untuk tugasan harian dan juga mungkin ada tugasan yang ingin dilaksanakan tetapi masih berpeluang diberikan nikmat masa lapang untuk terus bersama Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pagi ini saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, seperti biasa untuk hari Jumaat ini kita akan bawakan perbincangan topik akidah berkenaan dengan tajuk perbincangan Islam itu bersatu. Ialah pada hari ini mungkin ada di antara kita yang perasan ataupun cakna dengan kehidupan sekeliling kita kerana banyaknya berlaku pertelingkahan, pergaduhan, putusnya silaturahim. Jadi hari ini kita bawakan solusi kepada anda bagaimana untuk memahami yang Islam itu mengajak kepada pendamaian, bersatu dan terus menjaga hubungan di antara satu sama lain. Baik, bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan topik perbincangan kita, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Kedua-dua ini boleh digunakan untuk bertanyakan soalan dan pastikan untuk buat panggilan tunggu sehingga talian dibuka, dan untuk buat pertanyaan di ruangan Facebook pastikan soalan anda mudah difahami, mudah untuk dibaca, dan kalau boleh saya maklumkan kepada penonton-penonton, satu penonton satu soalan, dan kita nak raikan semua penonton-penonton pada hari ini untuk memberikan soalan dan pandangan. Baik, bintang ilmuwan yang akan menjawab persoalan kita pada hari ini sesuai dengan tema yang kita bawakan, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir bersama dengan kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dah bersama dengan kita. Memang kebiasaannya bila topik perbincangan bab akidah kita akan bawakan Al-Fadil Ustaz sebagai salah seorang panel yang akan membincangkan. Jadi jom kita terus dengan perbincangan kita untuk pembukaan berkenaan dengan Islam itu bersatu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Makasih Da'i Azrin, sidang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asas yang penting dalam agama Islam ialah kesatuan. Kesatuan di kalangan umat Islam. Dalam arti kata umat Islam tidak berpecah belah. Berbeza pendapat itu normal, berbeza pandangan, pendapat dan sebagainya, itu satu perkara yang diraikan di dalam agama Islam. Akan tetapi apabila kita berpecah belah, kita saling tuduh menuduh, kita saling sesat menyesatkan di antara satu dengan yang lain, sebagaimana Da'i Azrin sebut tadi, memutuskan silaturahim, saling bahkan mengkafirkan sesama umat Islam. Kumpulan A mengkafirkan kumpulan B, kumpulan B mengkafirkan kumpulan A dan sebagainya.
Jadi seolah-olah macam tak ada dah orang Islam ni. Semua dah jadi kafir belaka kan. Dikafirkan. Saling kafir mengkafir di antara satu dengan yang lain ya. Jadi ini sesuatu yang tidak baik ya kepada kita kata image agama Islam itu ya. Dan ia sesuatu yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila disebut tentang kesatuan ini, perpaduan ini, itu al-jama'atu rahmah wal furqatu azabun atau kama qalu. Sebahagian ulama menyatakan bahawa al-jama'ah ya, kesatuan, perpaduan, tidak berpecah belah di kalangan umat itu adalah rahmah ya. Wal furqatu azabun, manakala perpecahan itu adalah satu azab ya. Jadi sebab itu kita nak kena balik kepada asas dalam agama Islam, iaitu bagaimana kita perlu menjaga kesatuan di kalangan umat Islam. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang perkara yang akan berlaku ya pada masa hadapan, iaitu Rasulullah sebut tentang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, inna bani hadza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anak aku, cucu ni Rasulullah sebut sebagai anak lah. Sesungguhnya anak aku ini adalah sayyid, adalah seorang penghulu, seorang ketua ya, pangkat diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kata wala'allallaha ay yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin atau kama qala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan, menyatukan dengan sebab cucu Rasulullah ini baina fi'atain, di antara dua kumpulan yang besar di kalangan umat Islam. Maknanya ketika itu berlaku, kita kata perpecahan lah, berlaku peperangan dan sebagainya, dan Rasulullah berharap supaya ada islah, ada perdamaian, ada kesatuan semula di kalangan umat Islam. Dan akhirnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terzahir apabila cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mendamaikan di antara dua kumpulan di kalangan umat Islam. Jadi asasnya perbincangan kita nak fokus ya tentang kesatuan dan nak mengelakkan perpecahan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu asas awal yang mana perbincangan kita pada hari ini adalah untuk menggalakkan ya, ataupun kita nak menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan memutuskan silaturahim, pertelingkahan, pergaduhan, dan juga kita nak jadikan umat Islam ini sentiasa bersatu di dalam satu jemaah yang sangat-sangat baik, bukan saling mencela di antara satu sama lain. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita. Jom kita tinjau. Katanya dari Muhammad Izzuddin, Assalamualaikum. Persaudaraan asas perpaduan. Apakah syarat-syarat yang digariskan dalam Islam untuk mewujudkan situasi tersebut? Seterusnya, menjadikan umat Islam bersatu padu demi akidah walaupun berhadapan dengan situasi yang tidak tenteram seperti berlaku peperangan dan seumpamanya. Mohon jawapan katanya. Terima kasih Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk syarat-syaratnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Asas yang penting di sini ialah bagaimana kita perlu melihat kesatuan kita ini dibina atas dasar akidah yang sama. Ya, atas dasar akidah yang sama, iaitulah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengaku bahawa Muhammad itu adalah nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, berbalik kepada tema yang soalan tadi itu sebut tentang persaudaraan. Ya, persaudaraan adalah asas perpaduan. Maka kalau kita tinjau dalam nas Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, asas dia pintu. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya sesungguhnya orang beriman. Mukminun, orang beriman.
Maknanya orang beriman ni maknanya dia mengaku dengan rukun iman lah. Faham. Ya, makna rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul, kepada kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Maknanya simpulnya itu ialah dua kalimah syahadah, dia la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi itu asas kepada keimanan, ya. Jadi maknanya kalau kita bergaduh dengan jiran sebelah, dia pun masih lagi mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita berbeza pendapat dengan sahabat-sahabat, dengan rakan-rakan kita, kita berbeza pandangan, kita berbeza mazhab, kita berbeza manhaj dan sebagainya, ya, tapi kita masih lagi mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalimah inilah yang menjadikan kita sebagai seorang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, hanya sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Orang beriman adalah bersaudara. Jadi asasnya, ya, asasnya ialah, syaratnya ialah kita nak kena tengok bahawa orang tu beriman. Kalau orang tu beriman, kita semua bersaudara. Malangnya kita, Allahu a'lam, mungkin tidak melihat dalam skop yang besar, iaitu skop keislaman dan skop keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ni andaian saya. Mungkin kita melihat kepada jamaah kita sahaja, kita melihat kepada kumpulan sahaja, kumpulan kita sahaja. Ni kumpulan kita ni geng kita ni, kan? Mungkin ada tanda dia pakaian yang tertentu, salam pun salam yang tertentu. Ni geng kita ni, kan? Kalau geng kita tu kita jaga sungguh, ya. Ini bukan geng kita. Mana kita tak melihat dia ni sebagai seorang Islam. Jadi kalau nak bergaduh pun tak apa, sebab dia bukan geng kita. Kita nak benci dia pun tak apa. Kita nak sesatkan dia pun tak apa, sebab dia bukan geng kita. Ini geng kita, tak apa, sama-sama, kan? Kalau dia buat salah pun tak apa, dia geng kita. Dia buat jahat pun tak apa, dia geng kita. Kita tidak melihat, ya, kepada skop yang luas, iaitu skop keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya innamal mu'minuna ikhwatun, hanya sesungguhnya orang beriman tu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara yang bergaduh tu. Kalau ada bergaduh, berkelahi, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan di antara sesama umat Islam, kita kena jadi pihak yang ketiga, iaitu bukan pihak yang mengkafirkan sini, bukan pihak sini mengkafirkan sebelah sana dan sebagainya, tapi Allah suruh kita menjadi pihak yang mendamaikan. Wallahu a'lam. Yang mendamaikan dua yang tengah bersengketa. Kan? Tapi betul juga apa yang dibawakan tadi oleh Ustaz tadi, bila mana geng dia pandang, dia jaga baik, tapi bila mana bukan dalam kalangan dia, dia abaikan dan buat tak kisah saja. Sebenarnya itu bukan yang dianjurkan di dalam agama. Jadi, baik, sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita untuk topik akidah berkenaan dengan topik perbincangan, iaitu Islam itu bersatu. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Okey, baik. Kalau kita renung berkenaan dengan Islam itu bersatu, pastinya nak bawa kepada pendamaian, tetapi mungkin ada di antara kita pada hari ini yang masih lagi hidup dalam keadaan berkelompok-kelompok dan berpuak-puak-puak. Yang ini tidak menghiraukan puak ini, yang puak ini membenci puak ini. Adakah ini juga disebut dengan satu perkataan, iaitu asabiyah? Dan adakah asabiyah yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika dulu sama dengan yang disebut pada hari ini dan yang terjadi pada hari ini? Jadi kita nak dapatkan pencerahannya. Ayuh kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk dapatkan solusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Da'i Azrin bangkitkan persoalan asabiyah, ya. Asabiyah ini ada dilarang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap saya lah, ya, asabiyah ini. Apa dia asabiyah ini? Asabiyah ini ialah kita membantu saudara kita, kita membantu sahabat kita atas dasar kezaliman. Ya, antansura akhaka ala zulmin.
Itu kaedah dia lah. Ya. Maknanya kita bantu seseorang itu atas dasar kezaliman, menzalimi orang lain, tidak berlaku adil, ya, dan sebagainya, ya, sifat-sifat yang tidak elok. Yang penting kita nak tolong kawan kita, geng kita. Maka ini adalah satu asabiyah yang dilarang. Ya, asabiyah yang dilarang. Akan tetapi kalau kita membantu kawan kita, sahabat kita, saudara kita itu tanpa berlaku zalim, ya, tanpa berlaku zalim, ya, itu mungkin ialah geng kita jugalah, ya, orang kata asabiyah tu geng dia tu buat. Tapi kalau kita menghindari daripada kezaliman, maka ia sesuatu yang tidak salah lah. Ya. Yang penting membantu itu satu sifat yang baik. Tapi kalau membantu itu atas dasar menzalimi pihak yang lain, maka itu adalah asabiyah yang dilarang, ya. Jadi itu kita nak kena bezakan mana satu yang dilarang, mana satu yang tidak dilarang. Sebab kalau kita lihat dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, Ibn Khaldun dia tulis tentang masalah kemasyarakatan, dalam masalah pembinaan negara dan sebagainya. Salah satu perkara yang ditekankan oleh Ibn Khaldun ini adalah asabiyah, ya, asabiyah, ya. Nak bina negara bagi kuat dan sebagainya, dia kena ada asabiyah, kekuatan, ya. Maknanya kena ada kuat juga tu, ya. Kalau tak kuat, ya, tak saling membantu dan sebagainya, itu negara itu tidak akan kuat. Jadi contohnya kita kata kerajaan Umayyah dulu, ya, kerajaan Abbasiyah, dia ada asabiyah dia itu, ya. Jadi tapi kalau zalim, maka itu dilarang. Tapi kalau tidak zalim, ya, saya bantu Da'i Azrin, ya, tapi tak menzalim pihak lain, maka tidak dilarang. Tapi kalau saya bantu Da'i Azrin dengan menzalimi pihak yang lain, puncanya itu menzalimi itu yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya kita selalu sebut perkataan tu dan kita selalu sebut dekat korang apa semua kan. Tapi kita lupa nak ambil dengan mendalam apa sebenarnya makna yang dimaksudkan. Tapi Mbak kata Ustaz sebentar tadi, bila mana ada zalim itu membantu untuk kezaliman, maka itulah yang dimaksudkan sebagai asabiyah yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedang penonton, kita biasa dengar tak perkataan ataupun kita ada baca di mana-mana signboard ataupun di mana-mana papan kenyataan. Betul lah, papan kenyataan tu signboard lah, ya, yang mana menuliskan Yahudi takkan kalah selagi mana subuh tak seperti Jumaat. Ini biasa dengar ni, ya. Yahudi takkan kalah selagi mana solat subuh tak seperti Jumaat. Ya, sebab apa dikeluarkan satu kenyataan seperti itu? Sebab kita nak ajak orang supaya bersatu untuk mengalahkan musuh Islam dan memberikan gerun kepada mereka. Jadi untuk statement yang saya sebutkan tadi, kita nak kaitkan dengan soalan dari sahabat kita di Facebook, dari Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, penyatuan akan membawa kepada perpaduan dan seterusnya kekuatan buat sesuatu golongan. Soalan saya, adakah penyatuan umat Islam akan menjadi ancaman terbesar musuh Islam? Lantas mereka sentiasa memastikan kita semua tidak bersatu melalui perancangan halus mereka yang tanpa kita sedari. Terima kasih. Dan juga terima kasih sahabat kita Intan atas soalan yang ditanyakan. Benarkah Ustaz ancaman bagi musuh Islam bila mana bersatu? Ya, saya yakin ini satu kenyataan yang benar, ya. Satu kenyataan yang benar bahawa musuh-musuh Islam, tanpa kita sebutkan sesiapa, tapi musuh-musuh Islam itu akan memastikan bahawa umat Islam tidak bersatu padu. Itu asasnya. Sebab kalau umat Islam bersatu dengan kekuatan akidah umat Islam, dengan keimanan yang begitu kuat dan sebagainya, maka Islam akan menjadi satu umat yang begitu kuat, satu kuasa yang begitu kuat, ya. Jadi bagaimana nak menjatuhkan Islam, ya, adalah dengan memecah belahkan kesatuan perpaduan di kalangan umat Islam. Dan sebab itulah ada kelompok ni diapikan supaya melawan kelompok ini pula diapikan melawan kelompok ini dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada usaha-usaha untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam. Kalau kita baca dalam sejarah, ya, sejarah perpecahan di kalangan umat Islam, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah Al-Munawwarah,
Ya, Rasulullah menyatukan umat Islam Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini berperang beratus tahun. Peperangan di antara kabilah Aus dengan kabilah Khazraj ini sudah ratusan tahun saling berperang, walaupun mereka berada dalam kawasan Madinah, perang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, Rasulullah dakwah, mereka masuk Islam, maka Rasulullah mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj. Ya, Aus dengan Khazraj ini didamaikan dan mereka dikenali sebagai golongan Ansar. Ya, sahabat-sahabat dari Mekah berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Muhajirin. Jadi nama Aus Khazraj itu dah hilang. Mereka tu dikenali sebagai Ansar. Tetapi ketika itu ada golongan-golongan Yahudi yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi ini datang kepada golongan Aus, ya, mengapi-apikan. Wahai golongan Aus, ingat tak perang dulu ni, siapa bunuh bapa kamu? Khazraj tu yang bunuh. Pergi kepada Aus ni, siapa bunuh bapa saudara kamu dalam perang sekian? Khazraj ni yang bunuh. Ya, dia apikan. Kemudian ada pula Yahudi pergi kepada golongan Khazraj. Wahai Khazraj, ingat tak siapa bunuh anak kamu? Aus yang bunuh, golongan Aus. Siapa bunuh bapa saudara kamu? Siapa bunuh datuk kamu? Aus yang bunuh. Jadi dia mengapi-apikan, ingat balik. Sedangkan mereka dah, sahabat Nabi dah beriman, dah didamaikan, dah elok dah bersatu padu. Tapi Yahudi ni, ya, Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahudu. Orang Yahudi sama sekali tidak akan redha kepada engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa itu diapi-apikan sehingga para sahabat Aus dengan Khazraj ni keluar ke satu tempat, bawa pedang masing-masing nak perang. Nak perang lah, bawa pedang. Dan peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah segera datang mendamaikan di antara golongan Aus dengan Khazraj. Rasulullah menjerit dengan suara yang kuatlah, ya. Yang Rasulullah sebutkan, maksudnya Rasulullah masih berada dan mereka melakukan perkara yang sedemikian, ya. Jadi akhirnya barulah Aus dengan Khazraj tersedar daripada tipu daya musuh yang nak memecahkan kesatuan di kalangan umat Islam. Jadinya maknanya kalau kita lihat dalam sejarah memang ada, ya, musuh-musuh yang akan memecah belahkan kesatuan umat Islam. Bukan kata kesatuan umat Islam saja. Kadang-kadang dalam soal keluarga pun kadang-kadang ada yang nak akan memecah belahkan kesatuan, ya. Betul. Katalah berebut harta pusaka, ya. Datang golongan ni, kamu ni dapat sikit, kamu kena tuntut lebih lagi, ya. Dia tu saja nak ambil, kan. Datang pula kumpulan ni, ya, dia ni ambil banyak dah dan sikit. Nak mecah belahkan kesatuan adik-beradik, satu keluarga. Kadang-kadang nak mecahkan kesatuan, perpaduan kalangan dua keluarga, kadang-kadang satu kampung, satu perumahan dan sebagainya akan sentiasa berlaku, ya. Begitulah maknanya. Asas tu kita kena jaga-jaga. Asasnya kita beriman. Kalau ada orang mengapi-apikan itu, kita kena sedar, ya. Maka sebab itu disebutkan dalam satu ungkapan, jangan jadi batu api. Jangan jadi batu api, maka hendaklah selalu ingat kepada batu nisan. Wallahu alam. Itu peringatan tu. Baik. Bila kita bincang pasal topik hari ni, kan, saya terfikir juga bila kita selalu sebutkan kita ni saudara, memanglah tak sama nama binnya tu, memanglah tak nampak macam saudara yang official, ya, secara ada bin yang sama apa semua, kan, daripada keluarga yang sama, tapi kita daripada satu, iaitu Adam, ya, alaihissalam. Memang bersaudara, tapi satu soalan timbul dalam masyarakat bila mana ada di antara kita ini yang jenis dia dilahirkan dalam keadaan baik, bila hidup juga berkawan dengan kawan yang baik, jumpa dengan orang yang baik, tapi bila mana dia ni bukan dia penyebab bergaduh, tapi dia ni bila nampak orang bergaduh dia suka, tak? Dia suka kepada orang. Kalau orang nak mutuskan silaturahim, dia suka. Kalau orang kata aku ni nak kena baik balik, tak dengar, tak payah, dia kata putus terus, tak apa, dia suka kepada pemutusan silaturahim. Jadi bagaimana kita kategori orang ni, Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Memang ada golongan yang sebegini, ya. Golongan yang sentiasa menjadi batu api lah, ya. Dia suka jadi batu api, nak bagi orang bergaduh dan sebagainya, ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat tercela dalam agama kita, ya. Kerana kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan soal kesatuan,
soal islah, perdamaian, ya, jangan bagi bergaduh. Bahkan bukan kata di kalangan umat Islam sahaja, bukan kata di kalangan umat Islam sahaja, tetapi sesama manusia pun, walaupun berbeza agama, hendaklah kita hidup dengan aman, dengan harmoni, ya, sesama manusia itu. Betul. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, dan kadang-kadang dia bergaduh ni kerana beza agama. Betul. Ya? Kadang-kadang bergaduh ni kerana berbeza bangsa, berbeza kaum, ya. Dia tu apa kaum yang lain, ya, bukan satu kaum dengan aku, bukan satu etnik dengan aku, kan. Tak apalah, kan. Kalau nak pi nak konsep dia macam tu. Jadi keadaan jadi macam tu. Sedangkan asas dalam agama kita supaya kita, ya, umat Islam kita jaga kesatuan, dan selain daripada itu kita hidup dalam negara yang banyak kaum, banyak agama ni, kita kena saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Baik itu Da'i Azrin, ya, sidang penonton, kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang menghormati kaum ini, ya. La yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Menariknya dalam ayat ini disebut tentang masalah kaum. Janganlah satu kaum menghina ataupun memperlekehkan kaum yang lain. Ya? Janganlah satu kaum memperlekehkan kaum yang lain. Maknanya kaum A menghina kaum B, kaum B menghina kaum C, kaum C mana masing-masing tu. Ya, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Iban, kita ada Bajau, kita ada Kadazan dan sebagainya, ya, dalam satu negara. Dan kaum yang di luar dari negara kita pun, la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Itu kadang-kadang setengah orang bila dia buat contoh tu, kadang-kadang dia macam nak menghina, wallahu alam lah, kan. Dia buat contoh tu, ini bukan dalam tempat ni, kan, ni di Nigeria, tuan-tuan. Disebut contoh-contoh belah Afrika. Jauh tu. Kenapa nak sebut contoh belah Afrika? Contoh yang disebut tu contoh yang tak baik. Contoh yang tak baik. Tapi ini bukan di sini, tuan-tuan. Ini di Afrika ni. Ini di Nigeria, ini di Tanzania. Ini bukan di sinilah. Bukan di sini, kan. Tapi disebut negara yang lain. Seolah dia nak menghina, seolah nak menghina, tapi dia tak mau sebut orang sini memarah, dia sebut negara yang lain. Puak yang lain yang tak ada di situ, kan. Jadi itu pun saya ingat satu yang tidak baik lah. Seolah-olah kita nak menghina tu, kita kaitkan dengan sesuatu puak, satu kaum dan sebagainya. Jadi maknanya kita nak kena balik kepada asasnya, nak kena jadi orang yang mendamaikan, bukan menjadi batu api. Wallahu a'lam. Baik, mendamaikan bukan menjadi batu api. Dan nanti sebentar lagi saya akan kongsikan kepada penonton-penonton ciri-ciri mereka yang disebut sebagai batu api itu. Mungkin anda nak tahu ciri-cirinya, ada 4 saya akan kongsikan kepada penonton-penonton. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, saya akan kongsikan kepada penonton-penonton 4 ciri mereka yang digelar sebagai orang yang mengapi-apikan ataupun senang kira, senang fahamlah disebut sebagai batu api. Baik, saya ada catatkan di sini, ya. Yang pertama, bila mana ada satu orang itu datang pada kita, dia memuji kita berlebihan dan mengutuk seorang lagi yang kita bertelingkah dengannya. Itu tanda nombor 1. Yang kedua, bila mana dia sentiasa mengingatkan kita tentang pergaduhan tersebut. Asal jumpa dengan kita je diingatkan. Asal jumpa je diingatkan tentang pertelingkahan tersebut. Ini ciri nombor 2 yang disebut sebagai batu api. Yang ketiga, dia adalah orang yang sentiasa menambah-nambah cerita
tentang keburukan orang tersebut, menambah-nambah cerita tentang keburukan. Dan yang keempat adalah dia orang yang memberi nasihat tetapi nasihatnya adalah sangat-sangat tercela. Ini adalah ciri ataupun tanda-tanda 4 orang yang datang pada kita, dia adalah seorang yang digelar sebagai batu api. Jadi ini patut kita elakkan dalam masyarakat kita, dalam kaum kita, untuk sentiasa menjaga keharmonian dan sejahtera selalu. Baik, penonton-penonton, itu satu nota penting dan kita nak masuk balik kepada perbincangan kita berkenaan dengan Islam itu bersatu. Baik, penonton-penonton, hari ini kita nampak realiti kehidupan dan juga kita nampak apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz untuk dapatkan pencerahan berkenaan dengan kenapa hari ini ramai di antara kita yang bertelingkah, bergaduh kerana perkara yang tak patut pun bergaduh. Contohnya adalah berkenaan dengan khilaf dan juga berkenaan dengan isu bid'ah dan juga perkara-perkara lain yang tak patut dibawa untuk pertelingkahan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul ya, Da'i Azrin, sidang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita buka dalam media sosial tu ya, hari-hari tengok ya, pergaduhan ya, kita baca status kawan ni ya, menyalahkan orang lain ya, mempertahankan geng dia ya. Itu kita pun jadi letih ya, jadi rimas, yang tengok letih. Letih, ya Allah ya. Kenapa kita dia bincang lain, berbeza pandangan, tak ada masalah ya. Tetapi bila kita baca tu ada bahasa nak menyerang, bahasa nak menyalahkan, bahasa dia nak menyesatkan ya, bahkan sampai nak mengkafirkan sesama umat Islam ya. Ya, itu isu besar. Tapi yang nak dibincangkan itu isu yang kecil, isu yang remehnya ya. Nak bincang boleh tak kita selawat, kita tambah sayyidina, tak tambah sayyidina ya. Ataupun kita kata secara rangkumannya isu bid'ah lah ya. Orang ni kata ini bid'ah ya, bid'ah ini sesat. Orang ni kata ini bukan bid'ah, ini satu perkara yang baik ya. Kalau bid'ah pun bid'ah hasanah. Kumpulan ni kata mana ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Kumpulan ni kata ada bid'ah hasanah, diberi dalil dan sebagainya. Jadi contohnya isu nak tambah sayyidina ke tak tambah sayyidina ya, Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sambut maulid Nabi ke tak sambut maulid. Apa lagi? Bubur Ashura. Nak masak bubur Ashura ke tak masak bubur Ashura kan. Jadi kalaulah kita faham Islam itu dengan skop yang lebih luas, ya, skop yang lebih luas, kita sewajarnya meraihkan perbezaan itu. Okey, kamu tak mau tambah sayyidina, silakan, tak payah tambah sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, silakan. Yang ni nak tambah sayyidina, silakan tambah sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Nak tambah habibina, silakan. Wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, silakan, tak ada masalah. Kerana yang tak tambah sayyidina pun betul berselawat. Yang tambah sayyidina pun berselawat juga. Amal masing-masing. Amal masing-masing ya. Kalau nak kata bagi saya tak tambah sayyidina tu lebih bagus, silakan. Kumpulan ni kata bagi saya tambah sayyidina bagus, silakan kan. Tapi bila kita baca tu tak tambah sayyidina tu bagus, yang tambah sayyidina tu ahli bid'ah sesat. Dia tu. Yang ni pula tambah sayyidina tu bagus, orang tak tambah sayyidina masa selawat, orang tu tak sayang Nabi. Tak hormat Nabi. Saling tuduh-menuduh. Ya Allah ya. Letih ya. Apa tu, apa lagi? Nak sambut maulid ya, maulid Nabi, bukannya ada apa pun kita sambut maulid. Kita nak ingat, nak kenang Nabi SAW. Bukan kita sambut maulid Nabi hari-hari, bukan seminggu sekali, setahun sekali je. Masjid tu buat setahun sekali, surau ni buat setahun sekali, tu je. Tak ada lah kata masjid tu tiap-tiap minggu nak buat maulid Nabi, tak ada. Kita buat setahun sekali je, tu masyarakat kita ya. Bulan Rabiul Awal ya. Nak buat majlis ilmu ya. Dia tak bercara lah pasal puasa, pasal dia nak jauh lagi daripada bulan Ramadan kan. Jadi atas dasar majlis ilmu tu lah, maknanya tak apalah kamu kata tak buat maulid pun, tengok ini majlis ilmu saja ya. Yang buat maulid pun ini majlis ilmu sahaja. Tak ada lah
masyarakat kita pelik-pelik Maulid Nabi letak satu kerusi situ. Ceramah Maulid malam ni pasal apa? Pasal Rasulullah akan datang duduk kat situ. Tak ada, masyarakat kita tak ada, umat Islam tak ada, majoriti kita tak ada. Kalau ada pun tu minoriti lah yang pelik-pelik lah. Yang kita tak ada apa, Rasulullah tak datang kita nak ingat Rasulullah, nak bercara pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asasnya ialah perkara khilaf itu perkara khilaf, perbezaan di kalangan ulama itu ditangani dengan sebagai satu bid'ah dan saling sesat menyesatkan. Ini memecah belahkan kesatuan di kalangan umat Islam. Jadi bila macam tu dia tak berjumpa. Kalau dia nak pergi satu tempat tu, dia tengok geng sana dah sesatkan aku. Kan? Dia tak dia datang. Dia tak datang. Pasal yang sana datang dulu. Faham? Kan? Kalau geng sini datang dulu, yang sana tak mau datang lah. Bagilah tak sihat lah apalah. Sedangkan dia tak nak datang tu pasal mereka dah saling bergaduh, saling sesat menyesatkan di antara satu sama lain. Jadi di sini maknanya satu, bila kita berpecah belah ini, kita meruntuhkan kekuatan umat Islam. Betul. Satu. Yang keduanya, pergaduhan kita itu terbuka di media sosial. Orang baca. Dan bila orang baca ini, masyarakat Islam dia jadi keliru. Mana satu yang betul ni? Kekeliruan di kalangan majoriti umat Islam. Dua. Yang ketiganya, dia memberikan imej yang tidak baik terhadap agama Islam. Faham. Memberi imej yang tidak baik terhadap agama Islam. Masyarakat non-Muslim melihat umat Islam ni saling bergaduh, saling sesat menyesatkan. Jadi dia tidak mau menghampiri kepada Islam. Sebab masyarakat non-Muslim, mereka nak kenal Islam bukan kenal melalui Al-Quran. Mereka nak kenal Islam bukan tengok hadis Nabi. Mereka tengok umat Islam. Kalau umat Islam bergaduh, buat apa kami nak masuk Islam? Kalau masuk Islam jadi bergaduh, berperang dan sebagainya. Buat apa kami nak masuk Islam? Kerana umat Islam jadi malas dan sebagainya. Dia tengok macam tu. Jadi kita sudah membantutkan, bagi saya membantutkan, kita kata dakwah tu, gerakan dakwah tu nak ajak orang masuk Islam. Kalau kita boleh memberikan imej yang baik kepada agama Islam, kita pergi cerita pun ni Islam, dia rasa senang, lebih mudahlah kita nak ceritakan pasal dia memandang hebat kepada Islam, memandang hebat kepada umat Islam. Jadi tiga perkara ni dia bila kita bergaduh ni, berpecah belah, dia meruntuhkan kekuatan umat Islam. Yang keduanya, dia memberikan imej yang tidak baik kepada agama Islam. Itu antara dua tiga perkara yang terlintas dalam fikiran saya. Wallahu a'lam. Saya suka tadi Ustaz bila Ustaz sebut berkenaan dengan dia bincang pasal isu yang kecil, tapi memecahkan perpaduan, memutuskan silaturahim itu adalah isu yang besar. Kerana isu yang kecil dibincangkan dalam bab-bab tersebut, tapi memecahkan satu benda yang lebih penting daripada yang patut kita jaga. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Al-Shal, katanya, Assalamualaikum. Kisah Aus dan Khazraj dipuji dalam Al-Quran kerana mereka melupakan kisah lama demi menyahut seruan dan perpaduan. Jadi ada dua perkara di sini. Yang pertama, adakah menjadi satu tuntutan dan kewajipan bagi setiap umat Islam menyokong apa jua usaha untuk menyatu padukan umat atas dasar akidah serta mendahului sangkaan baik kepada perpaduan itu sendiri? Dan soalan yang kedua, bagaimana pula jika ada orang yang berniat menyatukan umat untuk kepentingan peribadinya sendiri, nak satukan tapi ada udang di sebalik batu di situ? Baik, terima kasih kepada sahabat kita Al-Shal atas dua soalan yang dikemukakan. Terima kasih dan saya serahkan pada Ustaz. Silakan. Baik, persoalan yang pertamanya kewajipan maknanya kewajipan kita ini menyatukan umat Islam dan kita menyokong juga usaha-usaha. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Ya, betul. Kita tak mampu nak menyatukan, tetapi kita patut menyokong usaha-usaha yang baik. Betul. Kalau kita tidak menyokong usaha-usaha yang baik, ini makna kita nak buat baik pun tak boleh, nak menyokong pun tak boleh. Kita ambil satu nas Al-Quran, memberi makan dengan menggalakkan memberi makan. Memberi makan itu satu perbuatan yang baik.
wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan. Itu sifat yang baik, memberi makan. Kalau kita tak boleh makan, tak boleh memberi makanan, kita sepatutnya menggalakkan orang lain memberi makanan. Faham? Menggalakkan orang lain memberi makanan. Tetapi kita tak mampu nak memberi makanan, sebaliknya kita melarang orang lain memberi makanan. Ini yang Allah Ta'ala cela di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah kamu menyaksikan orang yang mendustakan agama, orang yang mengherdik anak yatim satu, dan tidak menggalakkan bagi makan kepada orang miskin? Bukan dia nak bagi, dia tak menggalakkan. Orang nak bagi dia kata tak payah. Tak bagi. Banyak dah makanan tak bagi. Sedangkan orang tu memerlukan makanan. Betul. Jadi sekarang ni balik pada isu kita sepatutnya membawa mesej, membawa agenda nak mendamaikan umat Islam, menyatu padukan. Kalau kita tak boleh nak menyatu padukan, kita sepatutnya menyokong, menggalakkan usaha-usaha ke arah kesatuan, ke arah penyatuan umat Islam. Jadi atas dasar akidah lah, kita banyak perbezaan sebenarnya manhaj, aliran-aliran pemikiran dalam akidah ini, tetapi itulah maknanya aulawiyat kita, keutamaan kita sekarang ni ialah kita atas dasar akidah yang sama, walaupun kita mungkin ada perbezaan aliran, perbezaan aliran, tapi aliran tu kita tak lupakan, kita bagi keutamaan kepada aliran majoriti umat Islam yang menjadi asas kepada kita kata pegangan dalam negara kita ini, tetapi pada masa yang sama kita tidak melupakan skop Islam yang lebih luas lagi. Misalnya kita katakan, kalau kita kata soal akidah itu, penyatuan umat Islam atas dasar akidah, secara asasnya dalam negara kita ini, kita dari sudut manhaj akidahnya berdasarkan manhaj Asy'ariyah. Tuan-tuan boleh faham manhaj Asy'ariyah. Boleh tanyalah guru-guru agama dan sebagainya, Maknanya daripada dulu manhaj akidah kita adalah Asy'ariyah. Manhaj, bukan akidah. Akidah kita sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manhaj, cara pentafsiran itu. Cumanya mungkin ada orang yang dia tak berapa ikut Asy'ariyah, dia nak ambil manhaj yang lain, aliran yang lain. Ya, kita mungkin tak bersetuju. Kita mungkin tak bersetuju dengan beliau, dengan orang tu. Tetapi dia masih beriman tak? Beriman. Dia masih lagi beriman. Dia saudara kita tak? Dia masih lagi saudara kita. Kerana Allah menyatakan orang beriman. Allah Ta'ala tak menyatakan orang yang manhaj yang sama dengan kita baru saudara. Tak. Orang yang beriman tu saudara kita. Itu maknanya perbezaan tu ada. Ya, kita raikan perbezaan di samping kita menjaga manhaj yang majoriti, yang arus perdananya, tetapi ada skop yang lebih luas, iaitu kita nak menjaga akidah umat Islam, menjaga kesatuan di kalangan umat Islam. Ya. Yang keduanya, kalau ada orang niat nak menyatukan tapi kepentingan diri sendiri, ya, kepentingan diri sendiri, ya, wallahu a'lam lah. Kita pun tak tahulah niat masing-masing kan. Innamal a'malu binniyat, hanya sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Mungkin dia ada niat, niat dia nak mengaut keuntungan, ya. Saya buat satu pertubuhan ni, pertubuhan menyatu padukan umat Islam. Jadi tuan-tuan tolong bagi derma lah kepada saya, ya. Bagi derma masuk, dia hentam 70%. 30% je dia belanja, 70% untuk poket sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri, ya. Yang itu maknanya salah lah perbuatan dia itu, ya. Perbuatan dia itu salah. Maka kita kena berhati-hati juga. Dalam kita nak memberi derma, memberi bantuan tu, kita nak berhati-hati bimbang ada orang ambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi usaha dia bagus nak menyatu tu, kita sokong. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu jawapan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi untuk perbincangan soalan dari sahabat kita yang ditanyakan. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita meneruskan apa yang cuba kita bawakan pada hari ini untuk mencari jalan penyelesaian bagaimana nak membaiki permasalahan umat yang mana sedang bercelaru pada hari ini untuk kita menghubungkan silaturahim, mendamaikan yang bersengketa dan membawa kepada satu tujuan yang utama iaitu menyatu padukan umat Islam pada hari ini yang sudah pun kadang-kadang kita terlihat sudah terpecah daripada ummah ataupun jamaah yang sepatutnya kita bersatu pada hari ini. Baik, seterusnya soalan di Facebook dari sahabat kita, Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Apakah masih relevan slogan ini buat umat Islam masa kini? Memandangkan sukarnya untuk mencari titik persamaan dan persepakatan terutama melibatkan negara-negara Islam amnya. Terima kasih kepada sahabat kita Jura Azlin Sofian, soalan yang bagus. Saya kira terima kasih juga untuk memberikan cakna kepada penonton-penonton berkenaan dengan slogan yang sangat baik. Okey, saya serah kepada Ustaz, masih relevan tak slogan itu? Silakan. Baik. Slogan tu relevan ya. Slogan tu relevan ya. Misal kita kata, kalau kita kata slogan tu tak relevan, kalau kita kata tak relevan, macam ni lah, macam solat lah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Solat mencegah perkara keji dan mungkar. Kita lihat kawan tu semayang, solat, tapi dia berjudi, dia minum arak. Hang tak saya semayang lah. Kan? Semayang tu tak relevan. No. Semayang tu relevan. Tetap kena semayang. Ya? Walaupun dia berjudi, walaupun dia minum arak dan sebagainya. Kerana asasnya, tonggaknya itu, tunjangnya itu, solat tu kena buat. Ya? Walaupun belum nampak hasilnya, belum mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya? Jadi balik kepada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, ya, slogan itu kekal relevan. Walaupun mungkin dari sudut praktikalnya tak nampak pun masyarakat Islam bersatu padu ya dalam negara, antara negara umat Islam pun nampak tak bersatu padu dan sebagainya, tetapi slogan itu, tema itu tetap kekal ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu riwayat hadis ya, satu riwayat hadis, tengok relevan ataupun tidak ya. Ada satu riwayat yang menarik bagaimana perkataan yang diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu masa Rasulullah pergi berjumpa dengan ketua orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Rasulullah tahu dia munafik, tetapi zahirnya penampilannya itu adalah orang Islam. Ya, maknanya dia menyembunyikan kekufuran tetapi dia menzahirkan keislamannya. Jadi apabila seseorang itu menzahirkan keislaman, maka cara muamalah, cara berinteraksi itu sebagai seorang Muslim lah. Jadi Rasulullah pergi berjumpa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah naik himar, naik keldai. Ya, Rasulullah naik keldai. Apabila Rasulullah sampai, kata Abdullah bin Ubay, dia bukan nak sambut Rasulullah. Ya, patutnya sambutlah Rasulullah datang. Satu, yang datang ni pula Rasulullah. Kan? Bukan jalan-jalan orang. Bukan jalan-jalan orang kan. Jadi bila Rasulullah sampai naik himar ni, apa kata Abdullah? Abdullah ni kata, ilaika anni fa wallahi laqad adhani rihu himarika. Jauhlah kamu daripada aku. Jangan dekat. Jangan dekat wahai Muhammad. Pasal apa? Bau keldai kamu tu menyakitkan aku. Bau tu. Ini nak cari gaduh lah ni. Ini nak cari gaduh nak cari gaduh jangan datang dekat, jauh sikit, busuk nak kata, dia nak kata Rasulullah busuk lah tu ya. Ataupun kita nak kata orang tu tak bagus ke, orang tu busuk ke, tapi kita sebutlah pakaian dia ke apa kan ya. Jadi ini nak bergaduh dengan Rasulullah ni ya, nak bergaduh dengan Rasulullah ya. Jauh engkau wahai Muhammad daripada aku, demi Allah bau himar, bau keldai kamu tu telah menyakitkan aku. Maka jawab seorang lelaki daripada Ansar, orang Madinah ya, orang Ansar, dia kata apa? Wallahi la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Demi Allah, lelaki Ansar ni jawab, nak bela Rasulullah. Demi Allah, himar Rasulullah tu, keldai Rasulullah itu lebih wangi daripada kamu. Bukan Rasulullah yang lebih wangi, himar Rasulullah itu lebih wangi. Himar Rasulullah lebih wangi ya.
Nak bagi tahu wanginya Rasulullah, himar Rasulullah mu wangi, Rasulullah lagi lah wangi. Nak bela Rasulullah ya. Lepas tu maknanya perkataan Abdullah bin Ubay ni dia mulakan dulu ya. Maka sahabat-sahabat Nabi marah. Maka sahabat Nabi jawab. Bila sahabat Nabi jawab, kumpulan Abdullah bin Ubay ni marah. Orang munafik marah. Jadi mula nak bergaduh. Ya, betul. Nak bergaduh ya. Jadi Abdullah bin Ubay pun Rasulullah pada sahabat bela Rasulullah, orang munafik bela Abdullah, jadi nak bergaduh. Bila nak bergaduh ni lah, tapi orang munafik ni mereka menzahirkan keislaman. Menzahirkan keislaman, jadi interaksinya sebagai seorang Muslim. Jadi bila mereka mula bergaduh ni lah, kata dalam riwayatnya pada peristiwa inilah ya. Bergaduh ni dah mula naik selipar, naik kasut, naik pelepah-pelepah tamar dan sebagainya, belum ada pedang lagi lah. Tapi mula bergaduh dah. Maka dikatakan, dalam satu riwayat dikatakan, pada peristiwa pergaduhan inilah diturunkan ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada di kalangan dua taifah, dua kumpulan di kalangan orang beriman, dua kumpulan di kalangan orang beriman tu bergaduh, berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara dua pihak itu. Jadi sini maknanya slogan itu kekal relevan, dan bagaimana kita nak memainkan peranan untuk menyatu padukan di kalangan umat Islam ya. Sebab itu usaha-usaha perlu diberikan kepada penyatuan ini ya, misalnya di kalangan masyarakat, dan mungkin lebih-lebih lagi di kalangan pihak berkuasa agama tu kena memberi ruang ya kepada tokoh-tokoh yang cuba nak menyatu padukan di kalangan umat Islam ya. Cuba beri ruang kepada usaha-usaha penyatuan ini. Wallahu a'lam. Beri ruang untuk usaha-usaha penyatuan untuk menyatukan umat Islam. Dan mungkin sedikit Ustaz, di hujung-hujung ni secara ringkas kita nak dapatkan pandangan dari Ustaz lah. Mungkin ya, kita ni sebagai seorang Islam dan kita memahami Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita nak meniru bagaimana kaedah Nabi Muhammad SAW dalam menjalinkan hubungan dengan sesiapa sahaja. Jadi kalau mungkin kita bincangkan dari awal tadi berkenaan dengan kita dengan sesama Islam, tapi kalau kita dengan yang bukan Islam Ustaz, mungkin ada sedikit cara pergaulan untuk mengelakkan daripada pertelingkahan, pergaduhan dan juga sedikit angin tak kena kata orang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di kalangan umat Islam, kesatuan dan perpaduan itu adalah asas ajaran agama ya. Manakala kehidupan kita bersama masyarakat bukan Muslim, kita perlu mengutamakan keamanan, perlu mengutamakan keharmonian, kedamaian, dan juga kita katakan kesatuan di kalangan rakyat dalam satu negara ya. Sebab kalaulah kita bergaduh sesama bergaduh antara Islam dengan bukan Islam pun, dia sesuatu yang tidak baik kepada negara dan tidak baik juga kepada agama kita. Bagaimana kita nak menyampaikan dakwah kalau kita bergaduh dengan masyarakat bukan Muslim? Bagaimana kita nak saling bantu-membantu ya kalau kita bergaduh dengan masyarakat bukan Muslim? Jadi maknanya dari sudut kenegaraan ya, dari sudut kenegaraan kita kena bina perpaduan itu pun salah satu matlamat dalam negara kita, membina perpaduan itu ya, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa. Itu penting ya. Tapi bagaimana kita nak bina perpaduan dengan perbezaan agama dan bangsa kalau sesama satu agama pun kita tak boleh bersatu padu ya. Satu agama pun tak boleh bersatu padu, macam mana kita nak bina perpaduan di peringkat negara, perbezaan agama dan kaum? Satu. Yang keduanya, kadang-kadang kita bergaduh sesama umat Islam tapi kita berbaik-baik dengan bukan Islam. Itu pun tak bagus juga. Dengan bukan Islam baik ya, meraihkan kemaafan dan keuzuran, tapi dengan sesama Islam tu kita keras, kita
kita bantai dan sebagainya. Itu pun kita nak kena perhatikan juga. Wallahu a'lam. Maknanya banyak benda yang kita kena tengok dalam nak menyatukan dan juga nak mendamaikan dalam sesiapa sahaja yang ada bersama dengan kita. Baik, penonton-penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kehidupan ini sebenarnya seronok dan sangat indah. Tapi kadang-kadang kita yang memilih dan membuat kehidupan kita jadi tak seronok dan tak indah. Salah satu sebabnya adalah kita yang memilih untuk bertelingkah, bergaduh dan juga memilih untuk berada dalam jalan permusuhan. Oleh kerana itu, kita sendiri yang menjadikan kehidupan kita rasa tak seronok, alih-alih kita yang rasa menyesal dengan jalan yang kita pilih. Itu satu benda yang patut kita ingatkan pada diri kita, supaya kita saling menjaga hubungan, saling kita ni merapatkan silaturahim dan saling kita ini mengekalkan satu hubungan, iaitu kita sesama saudara Islam, yang mana menyatu padukan itu untuk menguatkan bukan lain tetapi adalah untuk kita ini menjadikan Islam dipandang cantik di atas setiap yang memandang. Baik, cukup setakat itu dan kita nak kembali kepada perbincangan kita untuk Islam itu bersatu. Baik, kita nak lihat soalan kita di Facebook dari sahabat kita Al-Ali Ali. Apa soalannya? Baik, kita lihat. Assalamualaikum. Katanya, sejak kewafatan Rasulullah SAW, umat Islam telah berpecah sehingga kini. Adakah umat Islam akan bersatu semula setelah turunnya Nabi Isa AS? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Al-Ali Ali atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar ya, kenyataan bahawa umat Islam itu telah terpecah ya. Kerana itu disebut di dalam hadis sataftariqu ummati. Ya. Umat aku akan berpecah belah. Ya, umat aku akan berpecah belah ya, kepada dalam hadis itu sebut 73 golongan ya. Adalah ulama-ulama memperincikan ya ciri-ciri setiap golongan itu ya. Cumanya walaupun itu yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita perlu berusaha untuk kembali kepada kesatuan. Ya. Maknanya majoriti kita kena kembali kepada kesatuan. Adalah pecahan-pecahan kecil itu akan berpecah belah dan sebagainya, itu akan ada, tak dapat dinafikan ya. Jadi majoriti kita ya, arus perdana kita mesti kembali kepada kesatuan ya. Maka nak kembali kepada kesatuan ini saya lihat asasnya ialah kebersihan hati. Ya, satu kebersihan hati ya. Yang mana hati kita ni bersih, nak kepada kebaikan, nak kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita ni tak bersih, kita ada kepentingan diri sendiri, kita nak kita jadi hebat, nak menjatuhkan lawan kita ya, walaupun sesama umat Islam ya. Ini susahlah kita ni ya, nak menyatu padukan umat Islam. Yang keduanya, kita perlu kembali kepada asas dalam agama kita. Asas dalam agama kita ni. Sebab kalau kita kembali kepada asas agama, misalnya kita kata akidah, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya selesailah. Selesailah, maknanya kamu mengaku la ilaha illallah Muhammad, ya sama. Alhamdulillah, kita bersedara. Ya. Kamu beriman kepada kitab Allah, ya sama, beriman kepada kitab Allah. Jadi ada isu-isu yang kita sebut awal tadi tu, remeh-temeh kecil tu, yang tu kita simpan bawah kapet lah kot. Kita simpan bawah kapet lah kan. Tapi yang ni yang nak diperbesar-besarkan ni, yang patut kita simpan tu. Kita lupakan perkara besarnya, perkara asas, kita ambil yang kecil-kecil tu kita jadi besar-besarkan ya. Yang kecil ni yang
menyebabkan kita jadi bergaduh ni, sebab kita beza pandangan kat situ, dia itu jadi bergaduh ya. Jadi itu kita nak kena lihat dengan baik ya. Asas yang penting itu. Jadi balik kepada soalan, adakah umat Islam akan bersatu semula? Ya, apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam, umat Islam akan bersatu. Mungkin ketika itu ialah mukjizat ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, saya lihat apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu benda asas dalam agama ya. Benda asas dalam agama tu, jadi tidak adalah benda-benda kecil tu. Nabi Isa taklah bawa kata sentuh ya batal wuduk. Nabi Isa taklah bawa isu macam tu ya. Ataupun apa lagi isu-isu ya. Dia bawa benda yang strict, benda yang pasti, muktamad, tidak ada pertikaian dalam agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman kepada hari akhirat dan seumpamanya. Jadi maknanya saya ingat kalau kita boleh bawa perkara besar ni, insya-Allah dia lebih mudah untuk menyatukan di kalangan kita umat Islam. Maknanya bila mana kita nak menyatukan ni, kita bawa satu benda yang memang sepakat semua sekali, dan perkara itu besar dan memang kalau disebut adalah untuk menyatukan. Contoh kalimah la ilaha illallah. Baik, seterusnya soalan di Facebook juga dari sahabat kita. Mari kita lihat soalannya, iaitu dari Tuan Zulfazil Zulkifli. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, katanya soalan saya, bagaimana mahu menyatukan satu institusi kekeluargaan yang asyik-asyik kadang-kadang menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan. Baik, terima kasih atas soalannya Tuan Zul. Yang mana soalan kita kecilkan ataupun spesifikkan, detailkan sikit. Dia punya perbincangannya berkenaan dengan keluarga yang asyik bertelingkah. Bagaimana menyelesaikan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Keluarga yang selalu bergaduh dan sebagainya ni kan. Pepatah kita ada sebut apa? Air dicincang tak akan putus ya. Air dicincang tak akan putus. Apa maksudnya? Maksudnya jagalah hubungan silaturahim dalam keluarga kita ya. Kerana kita berkongsi darah yang sama. Ya, betul. Darah yang sama ya. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pesanan yang sangat-sangat penting ya, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam hadis Nabi disebut, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadithi. Jaga-jaga kamu dengan zan, dengan sangkaan ya, sangkaan buruklah. Jaga-jaga kamu dengan sangkaan buruk, kerana sangkaan buruk tu adalah sedusta-dusta hadis. Ya, sangkaan buruk. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu tu kita sangka buruk. Betul. Kita buat andaian-andaian yang tidak baik dan sebagainya. Satu, jaga daripada zan, daripada sangkaan buruk. Yang keduanya Rasulullah kata wala tajassasu wala tahassasu. Jangan mengintip. Jangan intai-intai. Ya, apatah lagi mengintai-ngintai kesalahan dia, cari kesalahan dia, mencari aib seseorang. Jangan ya. Dalam keluarga kita boleh praktikkan ya. Wala tanafasu, jangan kita berlomba-lomba ya. Maknanya kita nak menjatuhkan ya, jangan. Wala tahasadu, jangan menghasad. Rasulullah tak kata wala tahsudu, jangan menghasad tak. Rasulullah kata wala tahasadu, jangan saling menghasad. Maknanya dua-dua. Jangan dua-dua. Jangan gitu ya. Wala tabaghadu, jangan saling memarahi. Marah tu janganlah. Memang ada pesanan lain Rasulullah kata jangan marah, la taghdab. Tapi dalam hadis ni bagaimana nak penyatuan ni, Rasulullah kata la tabaghadu, jangan saling marah. Ya, saya tak boleh marah dan Azrin tak boleh marah. Jangan ya. Jadi kalau keluarga, adik jangan marah abang jangan marah adik. Ya, la tabaghadu. Yang seterusnya berapa dah ya? Yang pertama jangan sangka buruk, yang kedua jangan mengintai, yang ketiga jangan berlomba-lomba nak menjatuhkan, yang keempat jangan saling menghasad, yang kelima jangan saling memarahi, yang keenam wala tadabaru, jangan saling berpaling. Jangan saling berpaling.
Jadi bila kita datang tu, kita tengok ada, kita pun patah balik, tak jadi datang. Tak nak tengok. Tak nak datang raya seronok dah, pakai baju elok, happy, seronok dah kan, nak sambut, nak dapat duit raya, tengok abang long ada. Tak jadi. Minta maaf nak balik, terus balik. Bagilah alasan apa-apa, janji boleh balik. Jangan berpaling. Jangan berpaling ya. Itu pesanan Rasulullah ya. Maknanya dalam keluarga pun kita kena jaga, jangan buat benda-benda yang Rasulullah larang ni. Dalam masyarakat pun jaga. Dalam sesama umat Islam pun jaga, jangan buat benda ni. Maka Rasulullah menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini asas dia. Jadilah kamu semua sebagai hamba Allah. Satu, hamba Allah, beribadat, beriman kepada Allah. Yang keduanya ikhwana, mestilah bersaudara. Hal keadaan bersaudara. Bukan sekadar jadi hamba Allah aja. Jangan jadi sekadar jadi semayang banyak, rajin baca Quran. Jangan itu sahaja. Kena jaga ikhwana, persaudaraan itu kena jaga. Tapi jangan jaga persaudaraan saja sampai tak jadi hamba Allah. Semayang pun tidak dan sebagainya. Ada kena dua-dua. Sering wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jaga elok-elok hukum Allah, tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wallahu a'lam. Jangan pecah belah, jaga betul-betul dan jangan pernah terfikir sekalipun. Bukan kata buat, jangan terfikir sekalipun kita ni nak memutuskan silaturahim, jangan berpecah. Baik, kita berehat sekali lagi untuk kita beruang kepada penutur-penutur menarik nafas lega dapat jawapan. Jadi kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Anda semua adalah mereka yang saling nak menghubung silaturahim. Selepas daripada kita menyaksikan pada hari ini, kita tahu Islam itu adalah agama yang menyatukan. Ayo sama-sama, kalau kita ada bertelingkah, ada bermasam muka, ada berpaling wajah, ataupun ada di antara kita yang jumpa tapi hati itu rasa tak selesa, ayo sama-sama kita hubungkan kembali silaturahim kita. Jom sama-sama kita bersatu, seruan untuk anda semua. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita ya. Saya bacakan namanya KKKK. Katanya, Assalamualaikum, apakah pandangan Ustaz kehidupan umat Islam hari ini? Saling menunding jari mencari kesalahan sesama Islam. Sebenarnya katanya Islam itu sangat-sangat indah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat kita K atas soalan yang ditanyakan. Jadi macam mana Ustaz? Betul juga kata dia. Saling menunding jari, cari salah orang. Itu realiti kehidupan umat Islam pada hari ini. Sedikit pandangan Ustaz. Baik, perbuatan kita mencari kesalahan orang itu ya, itu sesuatu yang tidak baik sebenarnya ya. Orang yang suka mencari kesalahan orang itu macam kita kata seolah-olah diri kita mencari kesalahan seolah kita ni bersih, kita ni suci daripada kesalahan. Semua salah orang lain. Ya, semua salah orang ni. Ini sesuatu yang tidak baiklah ya. Jadi sini asasnya jangan carilah. Sebab itu dalam satu riwayat disebut man sataru aurata mu'minin faka'annama istahya mau'udatan min qabriha. Atau kama qala, ada riwayat sebutnya, sesiapa yang menutup aurat seorang beriman, menutup aib dia, tutup kesalahan dia, ya. Tutup aib seorang yang beriman, seolah-olah dia menghidupkan anak yang ditanam hidup-hidup di dalam kubur. Subhanallah. Ya. Maknanya besar pahala kita menutup aurat, kita menutup kesalahan, kita menutup aib daripada seorang beriman. Jadi bila kita ambil falsafahnya menutup keaiban saudara kita ini, maknanya kita bersatu padu, kita ada penyatuan. Tetapi kalau kita tidak menutup keaiban saudara kita, kita nak mencari kesalahannya, ini akan membawa kepada perpecahan ya. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada disebut bahawa ada beberapa perkara yang akan lazim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut tu adalah al-hasadu, hasad. Yang keduanya su'uzzan,
hasad dan juga sangka buruk. Ya, ini akan sentiasa ada, ya, akan sentiasa ada. Jadi bagaimana, sahabat tanya Nabi, macam mana nak elakkan daripada hasad dan daripada buruk sangka ini? Maka Nabi SAW menyatakan, idza hasadta fastaghfirillah. Apabila kamu hasad dengki, maka hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Ya, satu hasad dengki. Kita hasad dengki kepada saudara kita, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ubat dia. Yang keduanya, kita sangka buruk, su'uzzan, sangka buruk. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Apabila kamu zon, kamu ada sangka buruk, jangan kamu pastikan sangat. Jangan duk cari sangat, ya. Duk korek rahsia dia, duk apa? Orang sana stalking, stalker kan. So, tengok balik, ya, video-video lama dia dan sebagainya, cari balik, cari korek, kesalahan, kan. Kan? Katalah penceramah tu ceramah sejam, cari minit ke berapa dia salah ni, cari dengar, mata-mata nak cari salah, ya. Fala tuhaqqiq, janganlah tu salah buat kerja macam tu kan. Jadi pasal nak kita jumpa dengan baik, ya. Sebab tu Rasulullah SAW tak suka kalau sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah cerita, Rasulullah orang ni kata macam ni, Rasulullah orang ni buat begini. Rasulullah tak suka. Pasal apa? Pasal Rasulullah nak keluar jumpa sahabat-sahabat dalam keadaan tenang. Kalaulah orang datang, ya Rasulullah, ni sahabat A ni dia buat perangai begini, Rasulullah pergi jumpa Rasulullah, ada benda tak elok. Jadi macam seolah gitulah sebagai manusia kan. Jadi begitulah kita, orang datang cerita, orang ni kata kat kita, orang ni dengki kat kita, orang ni perangai buruk, kita jumpa pun kita rasa tak seronok dah. Aku dengar cerita dia dengki kat aku dengar cerita dia kata tak elok kepada aku, jadi tak seronok dah. Jadi bila tak seronok, tak mesra. Bila tak mesra, tak boleh nak bersatu padu. Ini yang berlaku, ya, dalam masyarakat kita ini. Maka kita nak kena balik kepada asas dalam agama kita yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan hasad. Kalau hasad, istighfar kepada Allah. Jangan sangka buruk. Kalau sangka buruk tu buanglah. Jangan duk korek-korek sangat rahsia-rahsia dia itu, kecuali adalah kepentingan dalam agama, ya. Kepentingan dalam agama. Misalnya dia bawa hadis palsu. Ya, betul. Tapi kita tak putuskan silaturahim, dia tetap saudara kita, tapi kita tak nak jaga agama, nak jaga hadis Rasulullah SAW, itu tak termasuklah dalam ghibah, ya, mengumpat yang diharamkan. Wallahu a'lam. Sebab itu kalau kita nak lihat pada penyelesaiannya, nak elak daripada pertelingkahan dan benda-benda yang tak seronok berlaku dalam kehidupan kita bermasyarakat, ambillah dua perkara. Yang pertama, jadilah mata lebah, iaitu melihat kebaikan, ya. Pandang baik dan melihat kebaikan, dan jangan jadi mata lalat, iaitu saling mencari di mana keburukan pada orang supaya dibawa terbang pergi kepada orang lain untuk disampaikan. Alih-alih di situ jadilah satu perkara yang tidak diingini, iaitu bermasam muka, berpaling-paling dan juga tidak bersama. Baik, saya nak bawakan satu hadis Nabi SAW untuk kita kaitkan dengan perbincangan kita, yang mana kita biasa dengar, ya. Rasulullah menyebutkan, kalau saya tidak silap, saya pernah jumpa dalam dua hadis, iaitu yang pertama, tidak halal bagi satu orang ini dia memalingkan wajahnya dengan saudaranya yang lain lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Dan yang kedua juga, kalaupun terpaksa untuk tidak berbicara, maka cukuplah, jangan lebih daripada 3 hari. Soalannya sini, mungkin sedikitlah kita nak minta daripada Ustaz pencerahan, kenapa tak 1 hari, 2 hari, kenapa diberikan ruang 3 hari? Kalau kita bertelingkah, jangan lebih daripada 3 hari. Kenapa 3 hari? Mungkin ada sebab di sebaliknya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Hadis dia, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan, ya, untuk menghindarkan daripada saudaranya lebih daripada 3 hari. Maknanya dalam hadis ni kita dapati bahawa asalnya memang tak bolehlah kita menghindari, kita memulaukan, ya, saudara kita itu asalnya tak boleh, ya, asalnya tak boleh, ya. Itu satu perbuatan yang tak baik, ya. Tetapi di sinilah kita nampak
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan sifat manusia itu. Ya, sifat manusia itu dia tak dapat tidak akan ada juga perbezaan, pertelingkahan, pergaduhan, panah baran, masa muka dan sebagainya. Itu sifat manusia. Ya. Jadi kita kata asalnya tak bolehlah. Tak boleh buat langsung asalnya. Tapi fitrah manusia itu tak dapat tidak kena akan ada macam tu. Bergaduh dalam keluarga, adik-beradik, bergaduh dalam kawasan kejiranan, ya. Bergaduh dalam masyarakat, bergaduh sesama umat Islam, ya, tak dapat dielakkan. Tapi di sini maknanya meraihkan keadaan manusia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tempoh masa kalau berlaku juga pemulawan itu, ya, pengabaian itu, tak bertegur sapa itu, bermasa muka itu, jangan lebih daripada 3 hari. Ya, jangan lebih. Jadi kalau bergaduh adik-beradik pun jangan lebih 3 hari, ya. Masalahnya sekarang bukan 3 hari, 3 tahun dah tak berjumpa, tak tanya khabar. Satu, ya. Begitu ya, dalam masyarakat dah berbelah-belah tahun dah bergaduh, bermasa muka kerana perbezaan pemikiran, aliran dan sebagainya, ya. Jadi patutnya 3 hari. 3 hari itu kita kena cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah ini, ya. Jadi soalan tadi kenapa 3 hari? Barangkali lepas 3 hari itu dah reda dah kot. Dah sejuk dah kot. Sejuk adatnya lah. Adatnya begitulah kan. Adatnya dah begitu sejuk dah kan. Kalau Rasulullah kata 3 minit pun tak ada lagi tu. Belum ada minit lagi kan. Kalau Rasulullah mungkin kata 3 saat, salah saat. Saat sekarang kita terjemah jam. Betul. Zaman Rasulullah bukan jam lah. Jam pun belum ada lagi. Tapi Rasulullah bagi tempoh masa yang wajar. Balik bermalam dulu, relax. Tenang fikiran, ya. Nanti kalau duduk setempat sembahyang berjemaah sama-sama tengok kan. Kalau tak sembahyang jemaah sekalipun jauh ke, mana kita ada masa untuk menenangkan fikiran, tanya pendapat orang dan sebagainya. Saya ingat itu hikmah 3 hari itu, 3 hari itu. 3 hari itu pun kalau nak buat jahat pun tak sempat kot. Kan? Jadi ada hikmahnya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu hikmah di sebalik kenapa Nabi SAW menyebutkan 3 hari untuk masanya tempoh berfikir, tenang, reda dulu. Hari ketiga pergilah bermaafan. Tak payah buat lama-lama kerana simpan-simpan dendam ia memakan diri sendiri dan pertelingkahan alih-alih menjadi satu benda yang tak sedap dalam kehidupan kita. Nak ke mana-mana pun rasa tak seronok kerana musuh di mana-mana. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Nur Azhikin Muhammad Yusuf, katanya, Assalamualaikum, apakah cara untuk mengingatkan orang Islam tentang akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak sanggup melihat sehingga menangis sebelum baginda wafat, wallahu a'lam, katanya. Baik, mungkin ini juga boleh kita kaitkan sebagai nota penting dan juga kesimpulan kita pada hari ini. Silakan dengan soalan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, perkara-perkara yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa perkara, ya. Tapi maknanya perbincangan kita pada hari ini kita nak fokus kepada keadaan umat Islam yang tidak bersatu padu itu, ya. Keadaan umat Islam yang tidak bersatu padu. Maka ini juga dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibimbangi oleh Rasulullah. Jadi kita nak kena ingatkan baliklah, ya, kepada umat Islam supaya mencari jalan perdamaian, ya, mencari jalan perdamaian. Para ulama mengarang kitab-kitab, ya. Ada ulama mengarang kitab Risalatul Ulfati Bainal Muslimin. Risalah keharmonian, ulfah, ya, risalah keharmonian di kalangan umat Islam. Jadi itu maknanya usaha sebahagian ulama bagaimana supaya masyarakat umat Islam ini, ya, saling bersatu padu. Itu satu, ya. Banyak itulah dalam hadis-hadis dalam risalah tersebut, satu, ya. Yang keduanya, kalau kita lihat perbezaan kita ini, dia bukan dalam soal halal dan haram. Kebanyakan perbezaan kita ini yang membawa kita bergaduh dan sebagainya ini kadang-kadang dalam soal sunat, dalam soal makruh. Perkara ni sunat ke, perkara ni makruh dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia jadi bergaduh. Kan? Jadi itu orang mana lebih afdal?
itu pun nak jadi pergaduh juga. Kan? Ustaz ni kata yang ni afdal, ustaz ni kata tak. Jadi ustaz ni menyalahkan ustaz tu. Ustaz tu mengaji tak habis. Ustaz ni menyalahkan ustaz. Jadi masyarakat jadi keliru dengan agama kita. Ya, karena kita saling menyalahkan di antara satu dengan yang lain, kan? Jadi itulah asasnya, maknanya saya ingat kita balik kepada ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Kita pegang betul-betul, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Siapa orang beriman? Orang yang mentauhidkan Allah, mengaku Muhammad Rasulullah, itu adalah orang beriman. Siapa saja yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah saudara. Kita kena bersatu padu. Bersatu padu. Wallahu a'lam. Dan itulah yang patut kita pegang pada hari ini, supaya kita terus bersatu, jangan bertelingkah. Dan ingat sekali lagi, tajuk perbincangan kita, Islam itu bersatu. Ayo Ustaz, jom kita tutup dengan doa bagi memberkati penutup majlis kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi jami'il muslimin. Amin. Ya Allah, damaikanlah dan satukanlah di antara hati-hati kami dan juga hati sekalian umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton dan juga bintang ilmuwan kita yang kita bawakan khas, Al-Fadhil Ustaz, pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita sangat terperinci dan mudah-mudahan mengetuk pintu hati penonton-penonton dan ambil intipatinya. Baik, jangan lupa terus menyaksikan Tanyalah Ustaz esok, dan kita tutup majlis perbincangan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.